Assalamualaikum, salam Jumaat, salam sejahtera. Berjumpa semula kita di FB Live Dr. Show by ADMC. Salam perkenalan dari saya Dr. Norazah, pakar mata live dari Ara Damansara Medical Center. Sempena Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada setiap hari Khamis minggu kedua Saban tahun di bulan Oktober, kami di Ara Damansara Medical Center kali ini ingin saya pakar mata di Ara Damansara Medical Center dan mempunyai kepakaran di dalam bidang pembedahan refraktif adalah satu prosedur yang membetulkan semua masalah rabun jauh, rabun dekat, rabun silau, segala rabun, ya. Jadi sangat sesuailah untuk kita berbincang topik hari ini. Saya rasa di luar sana pasti ramai Selamat datang Dr. Ainur. Terima kasih Dr. Norazah kerana memperkenalkan kami. Saya dan Dr. Norazah bekerja di Ara Damansara Medical Center dan hari ini kami berasa berterima kasihlah kerana dapat share sedikit berkenaan topik yang berkaitan, iaitu berkait dengan menghapuskan cermin matamu, ya. Dr. Azah, boleh saya kenalkan dulu, bukan pakar mata yang mempunyai kepakaran atau sub-kepakaran dalam penyakit mata kanak-kanak dan juling. Dr. Azah sebelum ni ada melontarkan soalan dan sebelum saya menjawab, izinkan saya tanya dulu Dr. Norazah. Dr. Norazah pernah muncul, ya, dalam Facebook Live anjuran Malaysia Advisory Myopia Prevention ataupun short formnya MAMP baru-baru ni berkenaan kesan lockdown dan PDPR, iaitu pembelajaran di rumah pada kesihatan mata, khasnya mata kanak-kanak. Boleh Dr. Azah tolong huraikan sedikit berkaitan perkara ini, ya? Saya pun ada anak kecil kat rumah dan sekarang ni online semuanya, ya, dan berjam-jam di depan komputer ataupun di iPad, depan iPad. Risau juga saya sama ada kesan tak kepada mata kanak-kanak, ya? Ya, terima kasih Dr. Ainur. Saya merasakan topik ini sangat sesuai untuk dibawa bersama sesi kita pada hari ini kerana saya baru menjadi jurucakap pada Malaysian Advocacy Myopia Prevention. Malaysian Advocacy of Myopia Prevention atau MAMP adalah satu badan kerajaan yang bukan kerajaan, ya, ditubuhkan oleh kumpulan pakar mata kanak-kanak kerana kami amat risau sejak kebelakangan ini kita dapati kesan rabun jauh terjadi di kalangan kanak-kanak akibat PDPR ini. Jadi ia bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Ia menyaksikan peningkatan kes rabun pada kanak-kanak seawal 4 tahun, Ainur. Ya, Dr. Azah, ya. Kenapa agaknya, ya, kes rabun di kalangan kanak-kanak ni macam semakin meningkat, terutama masa lockdown? Sebelum ni tak ada ke anak-anak yang matanya atau rabun matanya semakin naik, ya? Ya Dr. Ainur. Jadi sebenarnya Dr. Ainur, sedar tak sedar dah 2 tahun juga, ya, anak-anak kita ni terkurung ketika lockdown ni. Jadi bila bercakap mengenai rabun mata kanak-kanak, walaupun sebelum pandemik pun kita sudah dapat melihat peningkatan kes rabun di kalangan kanak-kanak ni, kerana kita tahu faktor genetik merupakan risiko, salah satu risiko untuk anak kita mendapat rabun. Kalau seorang daripada ibu bapanya rabun, risiko tu bertambahlah untuk anaknya. Kalau dua-dua ibu bapa tu rabun, lebihlah lagi risikonya. Ya, jadi semasa lockdown ni kita dapati kes rabun bertambah tinggi, ya, kerana kita dapati bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia, kerana terlalu banyak kes-kes rabun bermula di kalangan kanak-kanak ni. Ada tempat melaporkan ada 3
3 kali ganda Dr. Ainul kenaikan kes-kes kanak-kanak yang rabun. Ini adalah kerana ketika lockdown, kanak-kanak ini banyak melakukan kerja-kerja berjarak dekat di rumah ya. Anak-anak tidak keluar melakukan aktiviti luar dan terlalu lama melihat pada skrin dan tidak mendedahkan diri mereka kepada cahaya matahari. Jadi banyak kajian mengaitkan pelakuan kerja-kerja berjarak dekat yang boleh menyebabkan rabun. Bukan itu saja, pendedahan pada cahaya matahari merupakan faktor pelindung pada bermulanya rabun jauh dan mungkin membantu melambatkan peningkatan power mata ataupun rabun. Jadi kita galakkan anak-anak kita ni lebih lagi bermain di luar, sekurang-kurangnya 2 jam sehari, Tainul. Jadi masalahnya sebab kanak-kanak ni terlalu lama di depan skrin atau komputer, tak bermain di luar dan ini semua menyumbanglah ya kepada peningkatan rabun ya kanak-kanak ya. Jadi nak tanya Dr. Azah, apa beza rabun jauh pada kanak-kanak dan berbanding dengan rabun yang ada pada orang dewasa? Ya Dr. Ainul. Balik semula kita. Ya, jadi doktor tadi ada mungkin hilang connection. Nak tanya lagi Dr. Azah, kalau nak bandingkan rabun pada kanak-kanak ni, ada beza tak dengan rabun yang sudah ada pada orang dewasa? Oh, banyak beza Dr. Ainul. Kalau kita lihat kan, rabun pada orang dewasa, biasanya rabun mereka ni agak stabil ya. Power mereka tidak berubah. Tapi pada kanak-kanak ni, kerana kita tahu kanak-kanak ni bola mata ni sentiasa membesar. Bila bola matanya sentiasa membesar ya, kita tahu proses rabun tu akan bertambah pada setiap tahun. Ini adalah normal proses. Dan kalau secara normalnya apabila kanak-kanak tu rabun, pandang dia punya power tu akan bertambah sehinggalah umur dia lebih kurang 15 dan kita nampak peningkatan tu mula perlahan. Jadi bila kanak-kanak tu mencecah umur 18 tahun, dah jadi orang kata dewasa, barulah power mata tu akan kita guna power mata ya. Kita guna power mata supaya penonton kita lebih faham. Barulah power mata tu lebih stabil ya. Jadi bayangkan kalau kanak-kanak tu, seorang kanak-kanak tu powernya sudah rabun katalah pada umur 5 tahun ya, sudah tahap kerabunan tu dalam 300 ya, dia punya powernya. Jadi bayangkan, dan bila ada peningkatan yang laju lebih kurang katalah 100 setahun ya, agak-agak berapa power mata seseorang tu bila dia mencecah umur 18 tahun nanti? Mungkin 900, mungkin 1000 lebih. Jadi ini dia akan mencapai satu tahap yang kita panggil rabun jauh yang tinggi, ataupun kita guna dalam bahasa perubatan tu high myopia. Okey. Jadi kenapa kita perlu mengelakkan ataupun mencegah rabun mata itu mencapai tahap rabun jauh tinggi ni? Kerana ada risiko kebutaan Dr. Ainur. Jadi apakah risiko-risiko tu? Di sini saya nak tunjukkan, saya ada satu model mata, okey, di mana kita di depan ni kita ada kawasan ini kita panggil dia kornea lah, kawasan yang terang yang memfokuskan cahaya. Ini kawasan Dr. Ainur ni, saya tahu ni dia expert di bahagian ni, okey. Jadi tapi kita lihat di sini ya, kalau kita buka model ni, kita ada sini ialah kanta, dan ini adalah urat mata, dipanggil retina ya. Dan di sini ada satu kawasan yang sangat penting kita panggil macula. Saya namakan dia mata di dalam mata. Kerana semua cahaya akan masuk daripada kornea ni lalu dekat kanta ni dan dia fokuskan dekat sini. Itu cara kita bagaimana image tu ditangkap oleh mata kita. Mata kita ni ibarat kamera lah. Jadi kalau seorang tu tak ada rabun, image tu betul-betul cantik je akan difokus atas retina. Jadi sampai ke otak kita, image tu terang dan jelas. Tapi sekiranya dia rabun, kita lihat bahawa image tu di hadapan ni. Jadi bila dia pancarkan di sini, di otak kita akan melihat image yang sangat kabur. Bila seseorang tu mengalami masalah mata rabun jauh yang tinggi atau high myopia,
kebutaan boleh terhasil daripada masalah katarak ataupun kanta ni menjadi putih. Masalah glaukoma, iaitu masalah di mana tekanan mata itu tinggi dan lama kelamaan dalam beberapa tahun membunuh saraf-saraf mata di belakang ini, sebab kita ada berjuta-juta saraf kat sini yang sangat halus ya. Ataupun bola mata tu memanjang dengan laju, jadi retina kawasan ini akan menjadi orang kata stretch dan nipis. Bila nipis ni ada kawasan-kawasan dia mudah koyak. Atau juga mereka dapat masalah kemerosotan fungsi pada bahagian makula ini. Jadi inilah risiko kebutaan pada high myopia yang kita nak orang kata cegahlah sebelum terjadi, kerana kita dapati mereka yang mempunyai masalah penglihatan disebabkan high myopia ni adalah mereka yang terdiri pada golongan-golongan muda, golongan-golongan yang masih lagi orang kata produktif, Dr. Ainur. Ya. Jadi mungkin kalau saya dapat simpulkan apa yang Dr. Azhar kata tadi tu, untuk kanak-kanak ni kalau tak dijaga matanya, power dia akan terus meningkat, dan jika power dia tinggi sangat, katalah 1000 atau 1000 lebih, dan bila kanak-kanak ini dewasa atau lebih berumur, mereka lebih berisikolah untuk mendapat mungkin kebutaan akibat glaukoma, katarak ataupun masalah retina, ya, betul ya Dr. Nur Azhar? Betul. Ya. Jadi nak tanya Dr. Nur Azhar, kalau kita dah tahu yang mata tu perlu dijaga, macam mana kita nak jaga mata anak-anak kita supaya tak dapat masalah yang baru kita sebut tadi? Baik. Jadi nasihat saya, bawalah anak anda untuk saringan penglihatan mata mereka. Jika mereka dapati ada masalah rabun, ya, rabun ni dia ada orang kata spektrum. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang pertengahan. Jadi jika tahap kerabunan itu menyebabkan mereka ni memerlukan cermin mata, berikan mereka cermin mata yang bersesuaian supaya imej yang sampai di mata dan di otak mereka adalah baik. Ya, ini adalah untuk mengelakkan mata malas. Jika kita tidak memberikan cermin mata pada anak yang perlu memakai cermin mata, ada risiko power mata itu akan bertambah dengan lebih laju lagi, ya, dan otak mereka tidak mendapat imej yang jelas, ya. Jadi selama ini otak mereka akan belajar, itulah sebenarnya yang perlu dilihat. Jadi ini akan menyebabkan mata malas. Jadi kalau kita tidak merawat mata malas ni sebelum umur 8 tahun, ia mungkin akan menjadi masalah penglihatan yang kekal. Jadi konsep rabun pada kanak-kanak ni berbeza daripada orang dewasa, ya Dr. Ainul, ya. Orang dewasa kebanyakannya kita boleh hapuskan cermin mata mereka, tapi kanak-kanak kita mesti berikan mereka cermin mata. Jadi setelah kita berikan cermin mata, kita pastikan penglihatan mereka elok, kita akan dinasihatkan membawa anak untuk orang kata merawat ataupun melihat tahap peningkatan rabun tu setiap tahun, ya, kurang-kurangnya sekali setahun untuk pastikan adakah dia stabil ataupun peningkatannya laju. Kerana kalau peningkatan tu bertambah dengan lebih laju, kita tahu kita perlu mengawal, ya, betul kita panggil ni progresif myopia ataupun rabun jauh yang berterusan ni. Ada kaedah dan caranya, ya. Jadi sehinggalah anak tu berumur 18 atau 21 tahun di mana kadar rabunnya akan menjadi lebih stabil. Jadi khas untuk penonton kita pada hari ini, saya Dr. Ainur akan berkongsi mengenai tips-tips penjagaan mata di ala digital era ini, ya. Jadi stay tune lah sehingga akhir rancangan ni, jangan ke mana-mana. Okey. Jadi berbalik semula kita kepada topik utama kita, iaitu hapuskan cermin matamu. Jadi kita nak dengar sekarang ni daripada Dr. Ainul pula, bagaimana kita nak hapuskan cermin mata kita, ya. Biasanya saya ada beberapa senario di sini. Biasanya ialah kita ada seorang individu yang memakai cermin mata daripada kecil lagi. Jadi bila mereka ni dah sampai umur 21 tahun, mereka dah mula masuk ke college ataupun belajar universiti, ramai sudah tidak mahu memakai cermin mata ataupun tidak mahu memakai kantar lekap. Sebab kantar lekap ni atau contact lens ni biasanya ada masalah risiko jangkitan. Jadi mereka nak cantik, ya Dr. Ainul. Dan ada juga rakan saya yang memakai cermin mata yang mempunyai
pelbagai jenis cermin mata. Ada cermin mata untuk jauh, ada cermin mata untuk memandu, ada cermin mata untuk komputer, ada 2 hingga 3 cermin mata untuk membaca ya. Jadi Dr. Ainul, berdasarkan pengalaman Dr. Ainul kan, kenapa ramai antara kita yang memilih untuk tidak memakai cermin mata? Adakah untuk kelihatan tak cantik, untuk nak kelihatan cantik sahaja? Jadi saya rasa soalan tu amat bertepatan lah dengan topik kita hari ini. Tapi saya mungkin nak bawa balik kepada golongan kanak-kanak lah sebelum saya ke golongan 18 dan ke atas ya. Saya rasa Dr. Azhar banyak mungkin dapat soalan daripada ibu bapa mengatakan anak saya ni baru umur 3 tahun, 4 tahun, saya tak maulah dia pakai cermin mata, takut kalau pakai cermin mata nanti dia terus kena pakai cermin mata. Itu salah satu boleh saya katakan mitos lah yang banyak ibu bapa takut untuk anak kecilnya memakai cermin mata dengan fikiran jika dimulakan menggunakan cermin mata sampai bila-bila kena pakai cermin mata ya. Jadi datang balik pada soalan Dr. Noazah, kenapa ramai orang tidak mahu pakai cermin mata? Satu sebabnya kalau peringkat kanak-kanak, ibu bapa takut anaknya seperti dependent ataupun perlu pakai cermin mata selama-lamanya. Jadi semua ibu bapa ada harapan mata anaknya sihat dan tak perlu pakai cermin mata, tapi untuk peringkat kanak-kanak kita tak recommend. Kalau matanya perlu ada rabun, perlu pakai cermin mata seperti yang dikatakan oleh Dr. Noazah untuk mengelakkan masalah lazy eye ya? Dan lazy eye kalau tak dibetulkan sebelum umur 8 tahun ya, permanent. Maknanya lepas tu nak pakai cermin mata ke, pakai contact lens ke, buat LASIK ke masih tak nampak ya. Nah, bagi golongan yang 18 tahun ke atas, matanya biasanya sudah stabil. Peningkatan power biasanya kalau matanya normal tidaklah terlalu mendadak atau tinggi. Maka golongan ini biasanya ada option lah untuk menghilangkan rabun. Cara yang paling mudah memakai cermin mata. Jika tak mau pakai cermin mata, ada option tu adalah menggunakan kanta lekap atau contact lens ya. Tapi setengah pesakit ataupun pengguna contact lens yang rabun ini cuba menggunakan contact lens tapi berasakan tak sesuai. Sebabnya sama ada matanya mungkin ada yang terlalu kering, jadi penggunaan contact lensnya tidak sesuai ataupun selesa. Keduanya mungkin golongan 18 tahun yang baru keluar dari sekolah, baru lepas SPM ini mungkin tidak selamat ataupun tidak sesuai untuk terus menggunakan contact lens disebabkan ada risiko dengan contact lens ya. Penggunaan contact lens ini bukan seperti cermin mata, kita nak guna kita pakai, kita tak nak guna kita cabut ya. Contact lens ni perlu satunya dibeli daripada jenama yang telah diluluskan oleh mungkin KKM. Keduanya penggunaannya ada syarat-syarat ataupun cara-cara yang betul, terutamanya berkaitan dengan penjagaan kebersihan dan kebersihan contact lens, kerana salah satu risiko besar penggunaan contact lens tu adalah jangkitan kornea. Kornea ni bahagian depan mata ya. Ya, jadi contact lens tu diletak di depan kornea ni dan fungsinya untuk menggantikan cermin mata. Tapi jika contact lensnya kotor ataupun penggunaannya lebih daripada masa yang direkomend ya, biasanya tak lebih daripada 8 jam dan sudah tentunya kalau pelajar umur 18 tahun ini tertidur menggunakan contact lens, biasanya esok harinya matanya akan mendapat jangkitan. Panggilnya corneal ulcer. Corneal ulcer amat berbahaya, antara condition yang kita panggil emergency bagi mata dan boleh membutakan ya. Jadi salah satu sebab kenapa mungkin orang datang untuk mencari option lain selain daripada contact lens adalah mungkin sebab contact lens tak sesuai ya. Ada satu lagi golongan yang mungkin mula menghadapi masalah dengan cermin mata yang mana umurnya biasanya 45 ke atas, di mana kebanyakan orang akan mula menghadapi masalah membaca ya, kita panggil rabun dekat ataupun bahasa medikalnya presbyopia ya, bahasa lainnya seperti LOFA ya. Presbyopia ini biasanya umur 40-an, 45 ke atas.
menyebabkan pesakit ni dulu pakai cermin mata satu saja untuk jauh dekat, tak payah pakai cermin mata lain, tapi lepas umur 40-an 50-an perlu satu lagi untuk membaca, kita panggil reading glasses lah, Jadi itu antara sebab-sebab lah mengapa pesakit mungkin datang berjumpa dengan saya ataupun Dr. Nur Azhar untuk cuba mencari option lain untuk supaya tidak perlu memakai cermin mata. Baik Dr. Ainul, terima kasih. Jadi saya setuju sebab saya juga merasakan bahawa ada juga orang kata profession yang penting, terutamanya penyelamat. Jadi pada saya mereka ni perlu ada penglihatan yang jelas. Bayangkan ketika mereka di dalam situasi malapetaka, mereka ingin menyelamatkan mangsa, ketika itu pula cermin mata mereka pecah ataupun hilang. Jadi amat menyusahkan tugasan mereka. Jadi saya rasa tidak makan cermin mata ni merupakan satu orang kata option yang bagus lah. Seperti contohnya ikut profession lain seperti penyelam, deep sea divers kan. Bayangkan mereka terpaksa menyelam tapi tidak boleh memakai cermin mata ya. Jadi Dr. Ainul. Okey, jadi salah satu daripada pilihan pembedahan refraktif adalah LASIK ya. Jadi saya rasa ada ramai di antara pendengar kita yang teringin nak buat LASIK tapi bila mereka ni telah orang kata membuat pencarian ataupun research di dalam internet, mereka diberitahu bahawa ada LASIK dan juga custom LASIK. Bolehkah Dr. Ainul terangkan apakah itu LASIK dan apakah itu custom LASIK? Apa kelebihan prosedur ini? Okey, jadi salah satu cara yang mana pembedahan boleh menghilangkan rabun mata atau menghilangkan power mata adalah pembedahan yang disebut LASIK lah. LASIK tu mungkin penonton pernah dengar, adalah sejenis pembedahan di kornea yang mana bentuk korneanya ditukar untuk menghilangkan power sama ada rabun jauh ataupun silau dan LASIK ini sebenarnya sudah lama pembedahan dicipta, mungkin hampir 40 tahun sudah dan dalam 40 tahun ini telah banyak improvement ataupun peningkatan teknologi dan Dr. Nur Azhar tadi ada cerita apa itu custom LASIK Now standard LASIK dan custom LASIK ini tujuannya sama untuk menghilangkan rabun, tapi caranya adalah agak berbeza dari segi macam mana rabun itu dihilangkan. Standard LASIK kita menggunakan mesin LASIK dan cara kita membuat pembedahannya lebih kurang sama, cuma cara kita menentukan power mata tu agak berbeza. Jika kita menggunakan standard LASIK, sebenarnya apa yang kita letak dalam program komputer untuk mesin LASIK itu adalah power cermin mata kita. So kalau pesakitnya datang yang power cermin mata katalah 322 mata, silaunya mungkin 150, jadi kita akan inputkan exactly power cermin mata pesakit itu ke dalam mesin LASIK dan semasa pembedahan bentuk kornea itu akan digubah bergantung pada power cermin mata. Now, apa beza dia dengan standard LASIK ataupun custom LASIK? Custom LASIK dia berbeza dari segi ketepatan penentuan power mata itu. Sebagai analogi sebelum saya telah menjadi terlalu teknikal, cuba kita bayangkan kita nak beli baju Melayu lah ataupun seluar di mungkin online seperti Lazada atau Shopee. Dan bila kita tengok option, okey ada ukuran untuk ukuran pinggang 33 cm, 35 cm, 37 cm Jadi kalau kita punya pinggang Dr. Ainul? Kita ada lacking di situ. Kita sama ada perlu pilih ukuran 33 ataupun sebab the next ukuran adalah 35. Now, custom LASIK membenarkan kita untuk memilih
Kita tunggu Dr. Ainul sebentar ya, ada sedikit gangguan. Ya. Tepat berkait dengan actual ataupun mata sebenar kita. Ya. Caranya custom LASIK dapat menentukan power ini adalah kerana dia menggunakan wavefront sensor. Ya. So wavefront sensor ni adalah sejenis sensor yang pada asalnya digunakan oleh NASA lah untuk mempolish ataupun membetulkan cermin atau kanta yang digunakan dalam teleskop. Ya. Dan famously teleskop yang digunakan wavefront sensor ini adalah yang masih berfungsi sekarang, Hubble teleskop yang digunakan untuk melihat bintang-bintang dan galaksi yang berbilion-bilion jauhnya. Jadi untuk teleskop ni melihat image yang sangat jauh dan bintang-bintang yang bila jauh tu cahayanya tak terang, ya. Jadi cermin ataupun kanta dalam teleskop ni mesti perfect, ya. Dan the only way to get perfection adalah cara dia menggunakan wavefront sensor ini untuk menggilap kanta tu supaya tak ada sikit pun aberration. Dan the same sensor yang di-applykan lah untuk teknologi custom LASIK. Ya, Dr. Ainul. So maksudnya LASIK biasa adalah kita membetulkan semua power kita, rabun jauh, rabun dekat, ataupun rabun silau. Tapi kebanyakan ada masalah silau ataupun kita panggil nampak lingkaran cahaya, kita panggil halo and glare di waktu malam, Dr. Ainul, kan. Jadi custom LASIK ini ialah bersesuaian dengan mata tu. Kalau mata kanan lain, mata kiri pun lain, kan, masing-masing ada dia punya perbezaannya, dan dia akan memberikan, orang kata, penglihatan high definition HD di waktu siang, dan malam pula kurang silau, ya Dr. Ainul? Ya, betul Dr. Noazah. Banyak macam tadi saya dah bagi contoh, ya, beza antara custom dan standard. Macam kita buat baju tailor made, custom. Beli kat Shopee, standard. Satu lagi cara Dr. Noazah cerita tadi lah. Kalau kita buat standard LASIK, memang kita akan nampak terang, cuma kita mesti tahu apa-apa LASIK pun, standard atau custom, ada side effect dari segi macam malamnya akan lebih silau sikit, dan juga kadang-kadang nampak halo bila tengok cahaya tu macam ada ring dekat keliling cahaya tu, ya. Jadi saya selalu cakap patient, sebab patient tanya apa advantage saya buat custom, ya, kalau dua-dua pun nampak halo dan silau, ya. Saya cakap betul, memang dua-dua kita buat custom pun nampak, kita buat standard pun nampak, tapi kalau dibuat custom, halo dan glare tu ada tapi kurang berbanding dengan standard LASIK, ya. Sebab bila kita buat custom tu, kita treat juga apa yang dipanggil higher order aberration. Benda ni yang bagi silau dan glare dan shadow effect, ya. Baiklah Ainul. Jadi ramai antara golongan muda ni nak buat LASIK, tapi takut sakit, Dr. Ainul. Sakit ke LASIK ni? Ya, jadi pembedahan mata, ya, terutama mata, biasanya dibuat under local anesthetic. Maknanya kebiasaannya macam lasik, ya, dibuat sedar, bukannya pingsan atau ditidurkan. Jadi untuk membuat pembedahan yang sangat teliti, boleh kita katakan microsurgery ni, kita tak boleh ada sikit pun pergerakan, ya. Jadi kalau mata tu sakit masa pembedahan, memang naturally mata tu akan bergerak, ya. Jadi jawapannya, kita akan buatkan supaya mata tu tak sakit atau tak rasa. Sebab kita tak boleh, we cannot afford lah untuk patient untuk rasa sakit, sebab ia akan menyebabkan mata tu bergerak. Jadi jawapannya tak, ya. Baik, kita buat semua. Ya, pendengar semua, perawatan LASIK tidak sakit. Jadi mungkin tak selesa sekejap, tapi kita boleh, orang kata, hilangkan sakit tu. Kita ada pelbagai cara untuk mengurangkan kesakitan tu. Jadi Dr. Ainul, bagaimana kalau seseorang tu umurnya jelah dah umur 40-an, ingin membuat LASIK? Inilah masanya rasanya untuk membuat LASIK lah. Tapi mereka ni sudah mendapat rabun dekat, ya. Jadi boleh ke buat LASIK, Dr. Ainul? Ya, so biasanya presbyopia atau rabun dekat, masalah membaca, ya, biasanya kebanyakan orang umur 40-an, ya, 40-an ke atas, dan sampai umur 60-an tu makin teruk lah, dan by 60 kebanyakan orang memang kena pakai reading glasses. Jadi LASIK kebiasaannya membetulkan penglihatan atau rabun jauh, ya, bukan untuk rabun dekat. Tapi untuk mereka yang dalam peringkat yang baru mendapat masalah rabun dekat, apa yang boleh dibuat adalah kita membuat satu modifikasi kepada treatment plan LASIK yang kita setengah orang panggilnya blended vision, ada orang panggil mono vision, yang mana satu mata dikenal pasti, mata yang mana dominan. Kita semua ada mata yang dominan, seperti tangan lah, setengah orang tangan kiri, kidal, kebanyakan orang menggunakan tangan kanan. Mata pun ada
dominance dia. Jadi kalau mata kanan tu dominan, kita akan betulkan power tu sepenuhnya. Maknanya kalau rabun 300, kita buang power 300 ya, bagi terang untuk jauh ya. Tapi kita perlukan satu mata yang sebelah tu, mata non-dominant tu, untuk menjadi mata yang tolong kita membaca. Jadi mata tu perlu kita tinggalkan sikit power lah. Biasanya bergantung pada umur lah. Kalau umur 40 mungkin ditinggalkan 75 ya. Kalau umur dah 60 tu mungkin 150, 175 ya. Jadi satu mata untuk jauh, satu mata rabun jauh tapi terang untuk dekat untuk membaca ya. Jadi boleh lagi lah untuk dibuat lasik, tapi perlu dibuat sedikit modifikasi. Okey, jadi maksudnya kita ada macam bionic movement lah, satu mata untuk jauh, satu mata untuk dekat ya. Tapi bila kita guna dua-dua mata tu, kita tak perasan tu perbezaan tu, betul Dr. Ainul ya? Okey.